balik boleh masuk balik. Okay, good morning. This is class for the environmental planning and management. Okay, so we start now. Okay, so I'll show you something now. Okay. Morning, doktor. Ya, good morning. Siapa Hanafi ya? Okay. Ahmad Nakib, Abang Nakib, you boleh silent ke? Abang Nakib? Hello? Dia pergi mana ni? Abang Nakib, you belum mute lagi tak? Okay, tak apa. So, kita mula. Ada lagi orang masuk ni. Okay. Now we got 9. Okay. So we start the class for environmental planning and management. So maybe I start to share this one. Di Tasa Pembandaran Negara, National Urbanization Policy, document number 2, the second document lah. Okay, in this second document, DPN, Tasa Pembandaran Negara, National Urbanization Policy. Sama kami. Okay, you can see here. Actually now for Peninsular Malaysia, 3/4 population already live in urban. That means our urbanization rate is around 75%. That means it's 3/4 lah. Okay. So projected until 2025 will be 83% urban population. So consider lah Peninsular Malaysia is urbanized. Dipandarkan telah urbanized kan. Most people living in the urban. Okay. More than 75% in the future lah. Okay. So it's a challenge. More people living in the urban, of course, more challenge lah. Yeah. Okay. I think we accept people come in first lah. Okay, so it's a challenge for the urbanization. Kita semakin bandar. Of course lah, cost rumah tinggi kan. Okay, itu social economic issue ataupun economic issue lah kan. Car ownership increase, lebih banyak kereta. Lebih banyak kereta apa masalah kebetulan sekitar? Siapa nak bercakap sikit? Increase of car ownership apa masalah kebetulan kita? Who want to say something? Tak boring sangat, duduk dengar aja kan. Siapa nak bersuara? Boleh buka mic. Air pollution, doktor. Air pollution, betul. Okay. Wow, tengok ni. Inilah normal keadaan. Mungkin start this week akan balik macam ni punya condition lah. KL, Selangor ni. You all sudah balik kampung kan, ramai kan. So tak ada jam lah kan. Start from, I think today or tomorrow akan mula mungkin sesat balik lah. Slowly lah kan. Sebab economic activity already started kan. So banyak kereta, banyak pollution. Kan. Ada masuk? Tak ada. Tak ada masuk, besarkan ni. Okay, you see here, kita soal ada berapa banyak kereta. Bilangan kenderaan berdaftar telah meningkat 2 kali ganda, iaitu daripada 10 million, 10 juta, sudah kepada 23 juta tau. Oh, waktu 13 tahun saja. Kita tengok di sini. Waktu 13 tahun, kereta sudah berganda. Okay, sama kami ini. Siapa ni? Adila. Okay, tengok di 13 tahun, pemilikan kenderaan ni double up. From 10 million to 23 million. Oh, macam mana tak jam kan? Okay, so this is a challenge. Tengok sini penggunaan energi paling banyak energi guna di mana? 1992, banyak energy using in the industrial sector kan? Industrial sector 40%, followed by transportation 38% kan? Tapi
2012 transportation sudah 37%, industry only 30%. Maksudnya apa? Sekarang ni energy usage ni higher for the transportation. Kan? Higher is for transportation lah. Industri sudah kurang 30% lah. Tapi apa yang meningkat ni? Tengok ni. Perumahan dan perniagaan meningkat tau. Dulu 12%, sekarang sudah 15%. So penggunaan energy by houses and business sudah meningkat banyak. In term of percentage lah kan. In term of calorie, kilojoule. Tak tahu ini apa KTOE, apa ukuran dia. Nanti kita cek balik. Dia energy pun sudah meningkat banyak. Dulu total ni 16,000 kan. Sekarang ni sudah 46,000 tau. Energy sudah bertambah banyak. Itu percentage for housing and commercial pun bertambah. That's why kita urbanization kan, pembangunan bandar ni biasa rumah dengan kedai kan. Tengok energy pun jadi bertambah banyak. That's why semakin banyak pollution. More energy means what? More pollution. If we using the method of non-renewable energy kan. That's why tengok houses and commercial ni, urbanization ni meningkat. Industri sudah kurang. Kan? Tapi transportation pun naik. Tapi in term percent dia kurang. Tapi in term volume menaik lah kan. Okay. So nampak penggunaan tanpa tenaga. Penggunaan tanpa tenaga? Ini cakap penggunaan tenaga. Apa tak faham dia cakap ni. Mungkin renewable energy ke? Tak faham betul dia ni. Penggunaan tenaga boleh jadi tanpa tenaga. Tak faham. Okay. Tengok penggunaan air juga. Ini cakap sustainable issue ke environment kan. Environment issue kita tengok penggunaan air tau. Tengok Malaysia ni guna banyak. Macam mana lah. Even Singapore average per capita 155 liter. 155 liter water per person. Malaysia 226 tau. Thailand only 90 liter saja. Why Malaysia using more water? Ini per capita lah, means per average. Of course, not all the 226 using by you directly. Some are using indirectly. For example, for factory, for livestock industry, for agriculture, for other cleaning purpose, all can consider indirectly. So average, one person using 226 liter. Of course, not all directly. Some are indirect. Contoh you nak makan ayam. So air diguna oleh ayam tu pun kira you punya lah kan. So average ni jadi naik lah kan. Thailand ni walaupun agriculture country only 90 liter guna tak banyak air ni. That's why personal life kita kena kurang air dan juga industri mungkin kena kurangkan air kan. Mungkin kita kena terus reuse the water kan, guna balik air kan. Kalau tak ada kita banyak penggunaan air. Ada satu lagi mungkin sebab kehilangan air. Banyak air hilang kan, bocor dan sebagainya. That's why jadi penggunaan lagi tinggi ya kan. And then environment, tengok walaupun kita cakap asal pembandaran negara, dia sebut isu ni, banyak isu pun environment punya kan. Seperti tadi the water usage, energy usage kan, related to pollution kan, transportation kan. Okay, and then pun tentang solid waste management kan, penggunaan sampah ni. Wah, tengok sini penduduk Malaysia menjana secara purata 1.6 kg sisa bekerja seorang sehari berbanding 1.2 km oleh global average. Global average maksudnya purata sedunia, orang guna hanya menghasilkan 1.2 kg sehari dengan sampah aja. Tapi kita 1.6. Of course you cakap you tapau sampah, you tapau. Sudah menghasilkan sampah. Kalau tak tapau, tak hasil ke? Hasil juga. So, tempat restoran punya sampah itu pun kira you punya sampah. Dan saya per kapita punya sampah masih meningkat. Walaupun kita cakap saya punya rumah tak menghasilkan sampah. Sebab kita makan di luar contohnya. Tapi makan di luar pun sampah yang dihasilkan tu pun you punya kan. So average ni pasti kita menghasilkan banyak sampah. Okay. And then suhu Malaysia pun meningkat sebanyak 0.1 degree tau. Celsius. Sejak tahun 50-an. 50-an sampai sekarang ni 60 tahun dekat 70 tahun ke 60 tahun ni kita sudah naik 0.1 degree tau. Itu global warming kan. Malaysia pun ada effect of global warming kan. Kita pun sudah naik temperature. Our temperature already increase 0.1 degree. So ini walaupun kita cakap urbanization policy pun kita kena consider the environmental issue ni. Solid waste, environment, climate kan. Temperature kan. Transportation dan sebagainya. Ini all related. That's why recycle reuse mungkin jadi satu benda penting lah kan. Okay. So
urbanization policy ya. Chapter 2. Okey, kita sekarang tengok chapter 3, urbanization policy. Ini teras yang semasa TPN 1 punya. Apa teras dia? Ada 6 kan? Okay, we have 6 teras yang dulunya lah kan. Pembandaran. Kita nak urbanise tapi urbanise yang efficient. Efficient maksudnya apa? Less apa? Less wasting of energy. Contohnya, less wasting of resources. Maksudnya lebih efficient lah. Minimize the resources. Tapi maximize the development kan. So maksudnya, more development tapi less pollution. Less using the resources kan. That's more efficient lah kan. Okay, less consumption of resources. And then less polluting the environment. Less discharge kan of waste. Tapi pun ada pembangunan. So itu baru efficient kan. Kalau less efficient apa ni maksudnya? Pembangunan sikit je tapi sampah banyak, resources guna dengan banyak. Itu not efficient lah kan. So macam mana pembangunan pantai efficient? Saya boleh bagi idea sikit. Ini baru teras yang lama ni. Teras yang lama ni. Yang TPN 1 punya. Kan? First National Urbanization Policy kita sebut pembandaran efficient. Apa lagi? Siapa nak bagi idea? Macam mana kita physically boleh mencapai pembandaran efisien? Okey, siapa nak bersuara? Hello? Jangan malu, tak nampak you punya, jangan risau, bercakap je. Okey, please, siapa nak bersuara? Open the mic. Hello? Tak ada? Kalau tak ada, saya pilih je. Okey, saya buka siapa ni, tengok. I pilih Helmi. Helmi, mari. Helmi? Nak cakap sikit ke? Helmi, mana? Tidur ke? Sampai tidur, sampai masuk kelas. Tengok tak bersuara ni, dengan tidur ni. Okey, pilih orang lain. Hanafi? Hanafi? Hello, Hanafi? Yes. Yes. Apa, macam mana mencapai pembandaran yang efisien dari segi planning ni? Macam mana capai? Kalau soal, mungkin sound, ya, macam mana mencapai pembandaran yang efisien? Tak tahu. Okey, you fikir dulu, type mah. Type terkecak ah, tunggu you type. Nanti line tak bagus ah. You type sajalah. You type terkecak sana. You type ah. You type. You bagi idea. Okay. And then kita move on. Tengok siapa lagi dia bagi idea lain. Pembangunan ekonomi yang kukuh, dinamik. Okay, ini ekonomi punya. Sistem pembangunan pantai yang bersepadu dan efisien, IT semua boleh tahu. Pengertian perkhidmatan bandar. Bandar yang sejahtera dan beridentiti. Tapi urus yang efektif. Okay, so kita go on. Ini teras yang TPM pertama. Okay. TPM kedua, yang sekarang ni baru punya ni. Okey, matlamat ke-11 Sustainable Development Goals, semua tahulah kan. Pembandaran yang apa? Inklusif, selamat bertahan tahan tak mampan. Sustainable Development Goals yang nombor 11 kan, dia tentang apa? Urbanization punya sustainability kan. So in Malay dia apa? Bandar yang inklusif, selamat bertahan tahan tak mampan. Apa maksudnya bandar yang inklusif? Inklusif maksudnya apa? Dia tak boleh tercicilkan siapa-siapa kan, semua orang mesti masuk. That's why dia ada merujuk kepada apa? Merujuk kepada akses untuk semua. Ini keyword dia. Okey. Kan? Pembangunan ataupun bandar-bandar dan pendapatan manusia yang inklusif. Maksudnya, kita kalau include semua orang. No one left behind. Inklusif. Akses untuk semua. Apa maksudnya akses untuk semua? Maksudnya semua orang boleh mendapat all the facilities. Semua orang boleh mendapat economic development. Semua orang boleh mendapat apa? Social well-being dan sebagainya lah. Maksudnya semua benefit ini. Semua all the development benefit ini. Termasuk accessibility ke, facilities, economic development, social physical development, whatever. Semua orang boleh dapat manfaat. So access to all kan. Dia punya access ni bukan dia transportation. Betul. Bukan transportation. Access ni maksudnya semua boleh dapat. So Muhammad Azimi cakap betul lah kan. Semua orang boleh manfaat. No one left behind. Hafiq Udin. Betul lah dia cakap ni kan. Of course termasuk sistem pemerintahan yang selamat, murah dan sebagainya kan. Okey. Aspek pemerintahan inklusif. Okey, saya faham. Melindungi bencana warisan budaya. Okey. Of course ekonomi kena bagus kan. Ini pokok.
So apa penyata dasar untuk TPM baru ni? Membantu kan, driving kan, membantu ni driving kan. Maksudnya bergerak ke arah kan, pas perancangan dan pembangunan. Maksudnya kita nak driving the development and also manage the planning and development kan, driving and manage the planning and development of urbanization kan, ke arah apa? Mempan sustainable. Maksudnya mesti apa? Keseimbangan pembangunan fizikal alam sekitar sosial dan ekonomi negara. Kita mesti balance. Maksudnya maximize the physical development tak boleh, maximize the environmental protection pun tak boleh, maximize the social development pun tak boleh, maximize the economic pun tak boleh. So memang balance lah kan. Pembangunan fizikal alam sekitar sosial dan ekonomi mesti balance. Maksudnya the physical development benefit to all. So balance lah social dan fizikal. Ekonomi juga semua orang dapat keuntungan kan. Dan juga environment mesti protected. Sebab apa? Environment ni untuk bukan kita saja, termasuk the future generation kan. So we are borrowing the resources, we are borrowing the whatever things lah kan, the resources, the material, the good environment from our next generation. Kita membincang daripada anak cucu, cici, bukan dia kita bagi dia kan. Okay. So sekarang ni isu environment memang penting. So environment of course including social economy lah kan. So apa pentingnya penggunaan TPN ni? TPN ni patutnya bukan untuk planner je pakai. All the agencies patutnya mesti lihat ni. Sebab apa? Supaya dia faham apa itu maksudnya bandar. Kan? I think last week kita sebut apa itu bandar kan. Tak, you tengok sini. Konsep hak sepadan bandar. Apa maksudnya? Yes, siapa boleh bincang sikit bagi idea? Apa maksudnya hak sepadan bandar? Ataupun kita bahasa Inggeris cakap urban limits kan? Apa maksudnya urban limits? Ini istilah-istilah town planning tapi related to environment juga kan. Urban limits kan. Hak sepadan bandar. Apa maksudnya? Siapa nak bagi idea? Pembangunan. Pembangunan macam mana? Pembangunan yang committed. Committed? Contohnya, dia kawal pembinaan lah. Contoh kalau benda tu dia nak balance. Contoh kalau mall dah ada, komersial dah ada, so yang lain kena ada juga lah. So mencukupi lah untuk sebuah bandar. Limit tau. Apa maksudnya limit perkataan itu? Hak itu. Hak sepadan. Nanti cakap itu nak cukup kan? Okey, itu bukan hak sempadan. Apa maksudnya hak sempadan? Limit itu. Halo, nak bagus. Halo. Apa maksudnya hak sempadan bandar? Urban limits. Okey, orang lain nak cuba ke? Mungkin lain tidak bagus. Someone nak cuba? Yes, halo. Berani dah bagi idea. Baru dah nampak student mahasiswa kan. Okey, apa maksudnya hak sepadan? Ikut pemahaman you ni. Ini semester ke-5 kan. Teori perancangan sudah belajar kan? Belum belajar lagi. Okey, ada masa pergi online cari. Apa maksudnya urban limits hak sepadan bandar? Okey, yang saya faham. Okey, siapa nak bersara ke? Elakkan urban sprawl. Betul juga. Elakkan urban sprawl pun kira sebahagian daripada urban limits. Maksudnya kita tak mahu pandai, kita terlalu merebak keluar kan, 2D form kan, berdisidi rendah, bersederak dan sebagainya kan, kita nak concentrate on development kan. Maksudnya pandai kita mesti ada limit. Macam manusia ada limit ke? Boleh ke kita jadi 100 kg berat ni, 200 kg berat kita, boleh ke? Ataupun kita ketinggian sampai 2 meter, 3 meter, 4 meter, boleh ke? Tak boleh, nanti tak ada tanasur kan. Manusia pun physically kena ada limit dia. Kita tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu berat, kita tak boleh terlalu besar kan. So pembangunan kita bersama, bandar kita patutnya tak boleh terlalu besar. Yes, pembangunan kita tak oversupply pun kira betul juga. Okey, sekarang saya tanya you. Pembangunan dekat Klang Valley ini, mencapai tak mencapai vision ini? Bandar yang apa? Ada urban limit. Klang Valley ini. Kita apply ke konsep hak sempadan bandar ni? Ke tak? Kita buat undian ya. Siapa rasa Klang Valley? Sekejap. Klang Valley ada limit? Yes or no? No. Ramai cakap no kan? Mengapa tak ada?
Ramai cakap no, tak ada orang cakap yes kan. Ada ke seorang pembangkang cakap yes ke? Tak ada pembangkang macam ni. Semua agree that no. Klang Valley, no urban limits. Mengapa cakap macam tu? Siapa boleh terangkan you punya idea? Okay, ada? Why you say Klang Valley ni no urban limits? Why? Apa indicator ataupun apa you punya observation? How you can say that there's no urban limits in Klang Valley? Yes, someone? Siapa nak bercerita? Nak type eh? Ini apa? Oh, supply sampai ada bangunan tak digunakan. Boleh cakap, tapi lagi apa? Sempadan ni. Hak sempadan ni. Lagi tepat maksudnya apa? Hak sempadan ni. Kelam pembangunan tanpa sempadan. Okey, dia without boundaries. Dulu kita rasa pembangunan tanpa sempadan dia bagus kan. Borderless development kan. Kan? Pembangunan KL melimpah sampai ke PJ kan, New Town kan. And then PJ melimpah sampai Subanjaya lah kan. Lepas tu mungkin ke Puchong, ke mana-mana kan. Semakin besar, semakin besar, semakin besar kan. And then borderless. And then setiap bandar sudah bercantum kan. Kita cannot find the physical boundary kan, geographical boundary between the KL and PJ, PJ and Subanjaya, Subanjaya and for example and Shah Alam. We cannot find the boundary. For example, Subanjaya and Shah Alam, mana boundary dia? More or less dekat apa? Batu Tiga sana kan, Kelemeri sana. Tapi we cannot find the boundary. Kita ada administrative boundary, tapi we cannot find the geographical functioning punya boundary kan. Bandar so apa sambung bandar. So actually we can say Klang Valley is a mega city kan. Satu bandar mega kan. Bandar besar ni. Metropolitan, mega city kan. That's why sekarang ni kita MCO cakap apa? Tak boleh bergerak intercity kan. Tak boleh keluar sebandar negeri. So orang Selangor boleh pergi KL ke? Orang pergi Selangor ke? I think kalau segi functioning mungkin KL Selangor kira satu negeri kan. Orang agak anggap macam tu kan. Macam orang Selangor pergi KL, KL pergi Selangor ni kita jadi biasa kan. Sepatutnya tak elok macam ni. Kan? Terlalu banyak intercity punya traffic kan. Setiap pagi atau orang Selangor pergi KL, KL pergi Selangor. Itu ni jadi Klang Valley ni sesat kan. Nanti orang PJ pergi Subanjaya, Subanjaya pergi Shah Alam kan. Setiap pagi orang jam kan dari Kelang Shah Alam ke KL. Nanti petang KL jam balik ke Shah Alam Kelang kan. So kita banyak intercity movement. Maksudnya bandar kita tak ada hak sempatan lah. Kita sudah borderless. Hilang hak kita kan. Tak ada limit. So ini in terms of 2D macam tu lah kan. Tapi mungkin you dah cakap without limits termasuk kita oversupply development mungkin boleh juga. Tapi ini semua menyebabkan apa? Urban kita less efficient kan? Less efficient. No efficient kan? And then kita create banyak environmental impact kan? That's why bandar yang terancam mesti bandar yang cinta alam. Kan? So kita mesti faham apa maksudnya bandar. And then try to limit our urban development kan. Bukan tak boleh maju, tapi pemajuannya macam mana? Ya ada limit. Kan? Semua mesti ada sempadan hak dia kan. Okay, so ini kita share sikit lah kan. So faham TPN kan, apa tujuan TPN sebenarnya kan. Nampak lah kan, di matlamat dia kan, penggunaan utama dia apa kan. Okay, so yang pentingnya kita mesti ke arah mana ya? Pandai mampang kan. Cakap mampang senang, tapi kalau limit pun tak ada, macam mana mampang kan. Kan, and then kita pun tak pentingkan, contohnya SDG nombor 11 ni kan. Okay, Sustainable Development Goal nombor 11 ni sustainable for our human habitat and urban kan. Okay, ini yang penting. Okay, so kita share sikit tentang TPN kan tadi. Okay, satu lagi. Ada orang masuk ke? Tak ada. Okay, kita teruskan. Only got 35, macam separuh je orang masuk. Tak apa, yang lain nanti kena tengok YouTube. Okay, satu lagi. Apabila kita buat pembangunan, kita nak mengurus. Kita biasa pakai Environmental Impact Assessment kan. Semua orang tahu kan? Environmental Impact Assessment. Apa sebenarnya Environmental Impact Assessment? Kita nak apa? Identify, predicting. Maksudnya kita kena pasti, kita menjangka kan, predict. And evaluate dan menilai dan monitor akhir sekali the potensi masalah kan, the potential impact. Maksudnya kemungkinan impact on the environment. Yalah, so dia banyak impact environment kan, termasuk air, water, land, noise kan. Visual punya boleh masuk kan. Ikut sini lah, ecological, biological, social, economic, transportation, environment justice. Aesthetical, cultural, human health. Tengok sini ya. Yang patutnya environmental impact ni semua benda kena masuk. Tapi kita masukkan semua ni. Sebab environment equality semua kan. Cultural pun masuk. Aesthetical pun masuk. Justice. Environmental justice maksudnya apa?
Tak boleh cakap you kaya, you dapat alam sekitar yang bersih. Orang yang miskin dapat alam sekitar yang kotor. Itu tak ada environmental justice lah. Maksudnya kita tak ada bagi kita apa nama? Maksud tidak adil lah dari segi alam sekitar kan. Kita memberi justice kan. Apa nama? Macam translate kan. Maksudnya kita justice pasal Melayu macam mana cakap siapa boleh cakap tolong apa maksudnya justice ni pasal Melayu ni? Justice pasal Melayu apa apa? Nanti you ingat itu list ni. Okay, so kita kena keadilan, justice, keadilan. Okay, ada ayat lain kan? Tak ada, memang keadilan saja. So kita mesti adil kepada semua orang lah, dari segi aspek alam sekitar kan. Tapi ramai kita masa perancangan, kita akan kena pasti tempat yang bagus untuk high cost kan. Tempat yang tak bagus untuk low cost kan. Actually itu tak ada justice lah kan. Itu satu hal kan. Contoh civil treatment plant. Sekitar civil treatment plant kita letak apa? High cost ke low cost? Low cost. Kan? So itu kurang environmental justice lah kan. Social impact sepatutnya pun semua di sini tau. Okay, environmental impact. Tapi ada lah kita buat semua ni. Sebenarnya kita banyak kurang satu benda. Kalau ikut artikel ni lah kan. Kita banyak hilang kat health impact. Kesan pada kesihatan. Sebab kita paling penting sebenarnya kesihatan. Tapi masa PIA sibuk-sibuk ni, kita lupakan kesihatan. Apa maksudnya kesihatan? Okay, ikut sini. Ikut WHO, health maksudnya apa? Keadaan yang physical, mental and social being. Maksudnya sihat ni bukan physical health saja. Contohnya disease kan, ada penyakit berjangkit ke tak berjangkit ke. Itu physical health saja. Tak cukup, bukan itu saja. Termasuk mental health, kesihatan mental. Kita rasa gembira, kita rasa tak tertekan, kan? Kita rasa bebas. Kan? And social being. Kita ada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sejahtera. Kita mentally sihat. Kita tertekan. Tak ada takut-takut. And then physically kita pun sihat. Tidak ada penyakit. And then kita boleh bergerak. That's why dia cakap bukan setakat seperti ada penyakit je. Bukan dia ada penyakit maksudnya sihat. Not merely the absence of disease. Kita ramai ingat apa? Tak ada sakit, tak ada penyakit, maksudnya sihat. Tak semesti. Hilang COVID-19, sihat ke? Tak semesti. Kan? Hilang penyakit, tak semestinya sihat. Hilang penyakit, tapi kalau kita mentally tak sihat, kita rasa risau jumpa orang, kita tengok manusia je suka lari, kita anggap macam semua orang ni mungkin membawa penyakit je, kita sudah socially tak help well-being. Kan? Kita sudah hilang kepercayaan kepada orang lain, kita suka marah orang lain kan. Kan contoh ni orang akan itu saya dengar radio tau, ada satu penyakit pesakit COVID-19 yang sudah pulih lah kan, sudah recover. Dia cakap apa? Walaupun dia sudah recover, tapi orang masih pantang macam sorong kepada dia. Orang semua cakap, inilah orang ni dapat penyakit ni. Merepatkan penyakit. Orang akan marah dia, mungkin ada orang bencikan dia, ada orang mungkin takutkan dia, takut dia ada virus lagi, belum lagi 100% recover kan. So dia sudah jadi apa? Dia manusia yang sudah sihat, tapi nampaknya dia macam jadi super virus kan. Orang semua takut dia. Dia hilang kawan. Kan? Dia jadi lonely seorang. Orang tak berani mendekati dia. Orang tak nak bercakap dia. Kan? So, banyak ex-patient COVID-19 ni, dia mungkin akhirnya mungkin akan dapat penyakit mental pula. Sebab mereka dah telah dibelaukan oleh manusia lain tau. Walaupun dia sudah recover pun, orang akan belaukan dia. Kan? That's why, penyakit ni bukan setakat physically health. Dia termasuk mental health. That's why manusia kita mentally kena health. Jangan terlalu risau ni. Bila terlalu risau, and then you pergi marah pesakit yang telah recover pun, you marah dia lagi. You bencikan dia. Cakap, you dia pasal lah bawa penyakit daripada Itali lah, dari China ke, dari mana. You marah dia. Penyakit dari mana tepat ni. Akhirnya, kita sudah wujudkan satu keadaan yang tak ada social being. Tak ada kesejahteraan masyarakat. Itu tak sihat. Actually, orang macam ni sudah sihat pun. I think dia sakit mental juga. Dia tidak boleh kawal dia emosi kan, dia suka marah orang lain. Kan, macam sekarang ni ada rakyat tertentu suka marah negara lain atau marah orang yang dapat penyakit ni, kan. Dia tak tahu. Bukan dia suka nanti jangkit kan. Kita patutnya bertiba rasa lah kan, bukan memarah kan. That's why mengapa COVID-19 siapa yang sakit nama dia tak boleh diberitahukan orang awam. Nanti kalau orang awam tahu siapa yang dapat penyakit ni, nanti manusia tu bukan nanti diserang pula. Physically diserang ke ataupun socially akan diterang. Yes, siapa nak bersuara? Abu Zaring, dia nak cakap apa? Hilang lah. Tak mau cakap lah. Bukan mic mesti cakap sikit. Tak nak. Okay. So, kita kena faham ni. Health ni bukannya physical health saja, termasuk mental health kan.
apabila kita boleh menghadapi kecabaran hidup kan. Ini pun satu mental health ni, ability to facing the challenge and social being. Kita punya kawan yang bagus kan, kita tolong menolong. Macam sekarang ni waktu penyakit ini kan, ramai orang keluar menolong orang lain kan. Itu ni social being ni bagus kan, kita boleh tolong menolong group. Ada apa, community life kan, social life. Okay, so bukan tak ada pesakit saja, tak ada penyakit saja kita kira sihat. Not merely based on absence of disease kan. Without the disease, maybe we still don't have the health. That's why sepatutnya kalau ikut ni, human health impact ni penting kan. Mungkin can be part of the EIA kan. Kita masukkan elemen human health impact. Kita kena ambil kira. Ini yang penting. If setakat air bersih, utara bersih, betul ke manusia sihat? Tak semesti. Kan? Mungkin mentally tak sihat. Contohnya, kilang itu. Dia cakap, lulus. Buat kilang. Tapi rakyat masih bising marah. Mengapa? Rakyat nampak ada gas keluar je, dia risau. Kerisauan itu akhirnya mungkin menjadi mental health. Nanti manusia tak berani keluar, jogging, main. Itu mungkin efek social being. So kilang itu, dia walaupun physically tak membawa masalah, tapi dia akan membawa masalah mental, masalah social being. So actually pun tak health juga. Dia tak mencapai health impact kan. That's why kita mungkin kena ambil kira health impact, bukan dia purely physical environmental impact saja. Ataupun normal social impact, economic impact. Kita kena ambil kira health impact, physical health, mental health and social health, kesihatan masyarakat. Maksudnya ability to make friends with others. Kita boleh join ke group activities. Saya fikir risau selepas COVID-19 ni, mungkin physical okay, orang tak ada penyakit, tak ada segi macam virus kan. Tapi kita mungkin jadi mental health problem. Ataupun kita ada social health problem. Kita tak berani bermasyarakat. Kita jadi seorang-seorang tutup di rumah kan. Dulu kita tak menggalakkan orang tutup di rumah kan. Kita menggalakkan orang keluar kan. Tapi disebabkan penyakit ni sudah digalakkan tutup di rumah pula. So walaupun nanti tak ada virus pun, mungkin takut ini sudah jadi budaya baru pula. Kan? Sudah biasa main game di rumah, tengok TV di rumah. Laki tak suka keluar. Walaupun virus sudah tak ada, mungkin manusia pun jadi malas. Manusia akan jadi apa? Anti-sosial lah kan. Suka berseorang. Main game saja. Dia boleh chatting dalam social media tapi dia tak boleh jumpa orang bercakap pula. Mungkin itu another problem in the future tau. Social health problem. Mungkin physical health sudah okay. In the future mungkin datang pula masalah mental, masalah social health. Can be happen lah. That's why kita kena mendidik bahawa kita bukannya nak anti-social. Bukannya manusia mesti membawa masalah. Dan sebagainya. Kalau tutup di rumah, yes, tutup di rumah. Kita dapat penyakit berjangkit. Tapi mungkin dapat penyakit lain. You tutup rumah diam-diam seorang, mungkin lama-lama jadi mental problem. Ataupun you jadi makan tutup jadi gemuk ke. Nanti gemuk jadi chronic illness pula. Pun physical health juga. Nanti penyakit kronik kan. Kencing manis lah, tekanan darah tinggi lah kan. Kesannya kalau kita duduk rumah saja, tak buat exercise. Sekarang ni duduk rumah tak bermaksudnya. Duduk je. Duduk patutnya exercise. Dalam rumah boleh buat exercise. Depan rumah kita punya setback pun ada ruang kan. Ruang tu boleh buat exercise kan. That's why kita physically nak health bukannya tak ada penyakit saja, tak ada virus saja. Sebab termasuklah kita kena control our healthy lifestyle. Chronic illness pun kena tak ada, baru betul-betul health. And then mentally kena sihat, and then ada kawan dan sebagainya. That's why complete health itu penting. Kan? Jangan tengok virus saja. Nanti virus hilang, kita lagi banyak penyakit lain. Kan? Dan sebagainya. So itu yang penting. So ini artikel boleh mana-mana boleh cari. Maksudnya mental health kan sebagainya. Okay, so kita sudah bincang sikit tentang health impact kan, dan sebagainya, dan juga dasar pembangunan negara kan. Okay, apa lagi dasar berkaitan? Hari itu kita sudah bincang apa? Dasar Universitas Negara kan. Okay, apa lagi kita benda berkaitan dengan environment and planning? Okay, TPM, kan, nanti kesihatan. Sebenarnya tengok sini folder saya kan, ada banyak benda ni. Ini semua boleh dapat online ni. Yang itu di bawah Environmental Quality Act. Okay, atas 127 kan, 127. 127 ni environment kan, 172 ni Town Planning Act kan, Town and County Planning Act. 172. Environmental Quality Act 127 kan. Sebenarnya bawah tu banyak benda, tapi kita salah satu yang kita biasa tengok inilah kan. Kena buat EIA kan. Okay, apa aktiviti kena buat EIA? Okay kan, so ini boleh pergi online cari lah kan. Environmental Quality Act 1974, ini ada satu order iaitu perintah. Perintah apa? Perintah environmental quality prescribed activity. Apa aktiviti yang perlu buat environmental impact assessment kan. Memang dia sini ada.
kan, physical activity kena buat EIA. Tapi tidak semestinya EIA cakap bagus, utara kualiti kita mesti bagus kan. Mengapa? Supaya kena faham contoh yang tunjuk salah satu sini Contoh dia bandar. Bandar macam mana kena bayar Contohnya housing development 50 hektar ke atas ataupun 50 hektar lah kan. Kalau kita banyak pembangunan yang 40 hektar bercampur bersama, apa jadi? Ada kesan atau tak ada kesan? Kan? 50 hektar kena bayar Maksudnya kita takut pembangunan besar ni banyak kesan kita kan. Tapi kalau setiap pembangunan 40 hektar, campur 40 hektar, jadi apa? 120 hektar. Tapi ada EIA ke? Tak ada. So pembangunan macam itu macam mana? Siapa yang ambil kira kesan sekitar dia? Itu yang penting tau. That's why kesan sekitar banyak akan berlaku walaupun kita cakap pembangunan itu tak perlu EIA. Tak perlu EIA tak semestinya dia ada kesan. Hanya disebabkan dia tak cukup besar untuk di mandatory kan, diwajibkan buat EIA saja. That's why EIA pun ada kelemahan dia. Tak cukup lah maksudnya kan. That's why sepatutnya town planner semua kena faham pembangunan kita mesti cinta alam. Bukan disebabkan ada EIA saja cinta alam. Kalau tak ada EIA tak payah cinta alam. Itu yang penting. That's all town planners mengapa nak belajar subjek environmental planning management kan, or related subjek macam ni. Because you must know that kan, pembangunan kita untuk sustainability kan. Now long term benefit. For the long term benefit, we must have the consideration of the environmental impact, including tadi cakap kan health impact. Kita nak masyarakat yang sihat. Bukan bebas penyakit berjangkit saja, tapi kita kena sihat secara keseluruhan kan, total health. Dia ada masalah penyakit kronik ke dan sebagainya kan. So boleh tengok ni, apa jenis aktiviti yang memerlukan EIA. Boleh baca sendirilah, tapi halal. Tanya disebab dia dikawal oleh apa size. Berapa banyak sampah dihasilkan ke dan sebagainya. Akhirnya dia masalah macam tadi cakap lah kan, projek kecil-kecil semua tak payah buat kan, tapi gabungan projek-projek kecil akhirnya impact dia besar juga, tapi tak pernah dikaji kan, kesan dia kan, dan sebagainya. Boleh baca sendirilah kan. Okey, apa lagi? Sebenarnya banyak lagi lah kan, you ni boleh baca sendiri. Ini more tu bukan planning lah kan, seperti dia kawal emission. Emission maksudnya apa? Gas yang dihasilkan kan, itu gas pencemar dihasilkan oleh enjin kan, diesel engine lah, petrol engine lah, dia semua nak cover dia punya quality tau kan. Yalah, kalau kita punya kereta tak banyak following the environmental quality control ni memang okey lah kan, tapi apabila engine kita semakin banyak, sama juga meningkatkan pollution kan. Okey, so setakat ini kita sudah bincang banyak Malaysia punya effort lah kan, seperti environmental quality town TPA kan, tahasan pembangunan, tahasan pembandaran negara, tahasan alam sekitar Malaysia kan dan sebagainya kan, ke arah pengurusan bandar kan. Atas 172, you all pun lagi tahu lah patutnya kan. Mungkin kita highlight sikit kan. 172 ni, apa benda dia ada highlight tentang sustainable ni kan. Mungkin kita tunjuk sikit kalau kita search keyword, ini boleh search ke? Ini tak boleh. Okey, kita keyword sustainable. Apa dia keluar? The function of National Physical Planning Council. Okay, semua sudah tahu kan apa itu National Physical Planning Council? Ya, iaitu apa? Bahasa Melayu apa? Majlis Perancangan Fizikal Negara. Chairman dia Perdana Menteri ya kan? Okay, semua tahu kan? Okay, nanti tanya lawyer pula kan? Dia punya Deputy Presiden patutnya Deputy Prime Minister kan? Kalau tak ada Deputy Prime Minister macam mana? Tengok sini. National Physical Planning Council. Chairman dia Prime Minister. Deputy Chairman, Deputy Prime Minister. Malaysia sekarang ni tak ada Deputy Prime Minister. So, siapa nak jadi Deputy Chairman ni? Kosong, jawatan kosong. Boleh ke so-called senior minister tu duduk di tempat ni? Boleh ke? Tak tahu. Ini mungkin kena tanya lawyer lah. Macam mana ni? Isi tempat kosong ni ke biar kosong je kerusi ni? Okay, so National Physical Planning Council ikut atas 172. Section berapa? Section 2A. Section 2A. Dia cakap apa? Function of National Physical Planning Council pertama apa? To promote the country within the framework of the national policy. Semua national policy lah, seperti tahasan pembandaran negara ke apa-apa tahasan lah kan, tahasan kita sebagainya.
ke arah apa? Effective and efficient instrument for the improvement of physical environment. Kita nak gunakan perancangan bandar ni sebagai satu instrumen yang efektif, berkesan dan efisien kan, untuk membagi keadaan fizikal alam sekitar. Tujuannya tak apa? Sustainable development. Okay, that's why memang kita committed to sustainable development. Walaupun planning ini, kita cakap planning is a planning. Planning itulah environmental planning. Sebab tengok apa fungsi utama National Physical Planning Council pun, achieving of sustainable development. So planning is environmental planning. Environmental planning memang jadi kewajipan dalam planner lah kan. Okay, apa lagi perkataan sustainable decide dekat National Physical Council. Okay, next. Social plan kan. Ini social plan betul. Draft social plan. In apa draft social plan? Dia mesti nak apa? Dia soal kat sini. Promoting economic growth. Memang semua nak tahu. Facilitating sustainable development. Kita mesti menguruskan pembangunan kita ke arah sustainable. Yang lain-lain seperti social economy, well-being. Memang sustainable mesti ada social economy, well-being. Mesti ada economic growth. Mesti ada ni traffic. Semua ni kan. Tapi semua ini untuk tujuan apa? Sustainable development. Kalau kita tak sustain, economic growth bagus, tapi future tak sustain. Kan? Physical environment bagus, pembangunan, tapi tak sustain. Communication kita bagus, traffic kita bagus, tapi tak sustainable. Apa guna? Tak ada guna. Sebab kita pun tak mau buat benda untuk short term kan. Kita buat benda mesti untuk long term kan. Kalau hari ni punya kemajuan ialah membawa bencana alam pada masa depan, ada guna ke kemajuan macam ni? Boleh kan? Semua orang setuju. Hari ini punya kemajuan ialah membawa bencana masa depan. Adakah ini satu kemajuan? Boleh debate? Ada siapa nak bagi idea kah? Hari ini punya kemajuan, hari ini punya kekayaan akan membawa bencana masa depan. Betul ke kita nak teruskan sokong pembangunan macam ni, kemajuan macam ni? Siapa nak bersuara sikit? Ini boleh jadi topik untuk debate kan? Perbahasan kan? Siapa nak bersuara? Kemajuan hari ini akan membawa bencana masa depan. Boleh ke kita meneruskan kemajuan macam ni? Ke nak type ke? Siapa suka type ke? Ada ramai yang suka type. Halo? Jangan semua tidur. Ada. Tak tidur. Tak boleh sir. Apa maksudnya? Tak boleh lah kan? Maksudnya kalau kemajuan hari ini akan membawa bencana masa depan, tidak boleh kan? Okey, fikir balik. Apa yang kita biasa merancang sekarang ni? You buat layout ke? You buat social plan. Part 5 ini buat social plan kan? Sekarang ni buat social plan mesti tengok social plan yang lama kan? Tengok polisi social plan ni. Ada ke polisi tu, cadangan-cadangan kita, termasuk kita buat layout ke semua, dia sebenarnya kemajuan yang bukan sustainable. Maksudnya masa depan akan bawa bencana punya. Ada ke? Bagi contoh boleh? Sekarang ni trend pembangunan semasa. Apa yang you rasa tak betul? Maksudnya dia akan bawa bencana masa depan. Boleh bagi contoh? Siapa nak type ke dan bersuara boleh? Hari ini, ciri-ciri pembangunan macam mana you rasa dia akan membawa bencana masa depan? That's why kita boleh cakap pembangunan yang tidak mampan punya. Sebab dia akan bring future disaster. Okey, apa dia? Boleh bagi contoh? Siapa nak type sikit? Muhammad Azimi cakap tidak boleh. Muhammad Anas Fitri cakap tidak setuju. Amirul Isa cakap tidak boleh. Okey, boleh terangkan lagi. Apa contoh? Ciri-ciri pembangunan bandar sekarang, you cakap ini memang tak sustainable. Akan membawa bencana masa depannya. Boleh bagi contoh? Saya pun fikirkan contoh. Apa contoh kita boleh cakap? Hari ini ciri pembangunan kita memang bawa bencana. That's tak mampan. Apa dia? Suburbanization. Pembangunan suburban. Boleh? Contohnya kita majukan pembangunan perumahan. Tapi jauh dari bandar tau. Perumahan jauh dari bandar. Nanti tiap hari mereka akan bawa kereta masuk bandar ni. Nanti akhirnya bandar ni sesat. Jalan raya semua sesat disebabkan suburbanization, iaitu pendapatan kecil kan, yang jauh dari bandar kan. Tapi mereka masih bergerak ke bandar tiap hari. Itu suburbanization mungkin satu pembangunan walaupun kemajuan. Ingat, kita cakap affordable housing kan, orang mampu beli rumah besar kan. Sebab apa? Dia jauh dari bandar kan. Tapi akhirnya dia membawa masalah alam sekitar, membawa masalah trafik kan kepada bandar. So itu tak sustainable lah kan. Suburbanization. Tapi boleh ke kita ubah soal? Suburbanization jadi mampan pula, boleh ke? Mungkin siapa nak bagi idea ni pula? Terbalikkan. Tadi cakap masalah, kita mau bagi, cakap solution. Macam mana mampankan suburbanization? Maksudnya kita biarkan pembangunan kecil-kecil di luar bandar, tapi boleh jadi sustain. Maksudnya penduduk itu tak membawa masalah traffic jam pula. Kita membawa pencemaran udara pula. Macam mana boleh buat? Siapa nak bersuara ke?
suburbanization tapi tidak membawa masalah pula. Boleh ke? Ada idea? Mungkin suburbanization yang guna public transport. Okey, tapi masih ada pollution. Mungkin bagus lah public transport kan. Tapi masih lagi ada pollution kan. Apa lagi cara lagi bagus? Reserve green area. Okey, apa lagi cara lagi bagus? Tak ada dia. Bagi saya, mungkin kita penting apa? Ada idea lain? Saya rasa online business ataupun e-governance. Kita nak dapat perkhidmatan online saja. Kita nak berniaga online saja. So, walaupun suburbanization, penduduk di pendapatan kerja luar dari bandar, tapi mereka tak payah bergerak ke bandar. So, tak membawa traffic jam issue, and then mereka tidak bencana pencemaran juga. Kalau lifestyle macam itu, okey lah suburbanization. So, suburbanization yang sustainable. Kan? That's why mungkin mula dari COVID-19 kita mungkin boleh berubah cara hidup bandar kita. Tak mesti kita mesti bawa kereta masuk ke bandar. Kan? You kerja dekat bank. Tak mesti tutup dalam bank. You nak buat account saja, buat dekat rumah boleh buat account, janji online. Customer service perlu ke tutup dekat bank, jawab telefon. Dekat rumah boleh jawab telefon. Contohnya, orang nak tanya maklumat kan, call telefonis kan. Customer service dekat bank. Perlu ke customer service itu tutup dalam bank untuk jawab soalan bank? Kalau dia tutup rumah, dia boleh jawab telefon ke? Boleh. Kalau orang online tanya soalan dia, perlu ke dia tutup dalam office bank itu dekat CBD kan, yang tempat sesak ni untuk jawab soalan? Boleh ke dia tutup rumah? Sepanjang pekerja ni, tak semestinya pergi pejabat. Janji kerja dia buat kan. Tapi macam mana nak monitor kan, manage pekerja-pekerja ni bersatu problem lah kan. Takut tutup rumah, nanti dia tidur je kan. Customer call dia tak mau angkat kan, cakap dia sibuk. Sebenarnya dia sibuk tidur, sibuk masak sendiri makan kan. Mungkin tengah jogging pula kan, tak mau kerja. Mungkin itu jadi problem. Macam mana kita monitor the staff? Apabila kita boleh monitor the staff, actually, kita perlulah mengikat banyak pekerja dekat bandar ni. Tiap hari semua sibuk masuk bandar, menyebabkan pollution, traffic jam, and then sewa pejabat dekat bandar pun mahal. Tapi kerja mereka apa? Jawab telefon je. Yang call telefon mereka bukan orang bandar kan, luar bandar boleh call mereka juga kan. So perlukah kita sibuk-sibuk masuk bandar untuk bekerja? Bolehkah kita tukar cara lain? Kan? That's why banyak benda boleh berubah. So kalau macam ni, tak ada masalah traffic jam, tak ada masalah pencemaran, kan? Tak ada masalah gunakan banyak resources kan, burn energy kan. That's why perancang bandar kita mungkin kena ambil kira perubahan teknologi kan, and then kita lifestyle. Kalau kita boleh betul-betul maximize, maksudnya hari bekerja ni, yang fizikal punya hari bekerja mungkin dah 5 hari boleh kurang lagi jadi 2 hari, 3 hari. Yang lain tu jadi kerja online lah. Mungkin 3 hari fizikal punya office punya kerja, 2 hari lagi at home kan, work from home orang cakap kan, kerja dari rumah kan. Bukan dia tak kerja, dari rumah dia kerja kan. Dia still connected kan, to the global network kan. Bukan the national network, dia boleh connect to the global network. So bandar macam tu, kita tak payahlah mesti concentrate ke development dekat bandar. Kan, mungkin boleh suburbanization, tapi still towards sustainable. That's why kita subjek ni environmental planning management. Environment ni adalah urban environment yang kita lebih fokuskan kan. Sebab urban ni banyak isu kan, macam tadi TPN cakap kan. Tak asal pembentaran negara kan. Bandar banyak isu kan. So that's why, kan perancang bandar, kita nak uruskan dalam cerita ni, kita kena mungkin retain the new idea. Mungkin boleh suburbanization. Kan? Katakanlah je dia pergi bandar. Bukan dia hari pergi bandar. So tak jam lah kan. Tak pollution lah kan. Kan, dan sebagainya. So kita punya cara itu kena berubah. New lifestyle, orang kata new normal of life kan. Okay, selain social plan, apa lagi keyword sustainable orang guna? Dekat atas 172? Tak ada lah. So sustainable development ada 2 perkataan. Dekat atas 172, 172, National Physical Planning Council cakap sustainable and social plan kita cakap sustainable. So local plan sustainable ke? Mesti sustain. Sebab local plan mestilah following the policy of social plan. So social plan telah ke arah mampan. So local plan mesti mampan. Kalau local plan tak mampan, tak boleh lah. Kalau local plan semampan, semua layout buat mesti ikut local plan, mesti dah mampan juga. Tapi akhirnya betul ke? Kita patut ni lah betul lah kan. Tapi rasa-rasanya betul ke semua pembangunan ni ke arah mampan? Ataupun kita masih pentingkan economic development saja. Tengok negara maju, economic development. Tapi kalau kita tak jaga kebersihan, tak jaga kesihatan, sekali orang mati contohnya,
Amerika kan. COVID-19 so meninggal dunia berapa orang? Lebih dari 50,000 orang ni. So meninggal dunia dalam waktu 2 bulan ni saja kan. March, April, Mei kan, 2-3 bulan saja sudah lebih 50,000 orang meninggal dunia tau sebab COVID. Belum campur penyakit lain lagi punya figure yang meninggal dunia kan. That's why economic growth kalau tak dibalance with the social with physical environment, health kan, tak ada guna. Akhirnya semua jadi bencana pula kan. Bencana tak semestinya banjir ke, hujan ke, apa nama, angin ke tu. Bencana, penyakit pun jadi bencana. Kan? Manusia ikut dalam ketakutan pun satu bencana kan. Okay? You tahu ke? Sekarang ni kita tanpa COVID-19, kita semua tahu Kementerian Kesihatan kan. Sebab Kementerian Kesihatan, kementerian yang menguruskan pencegahan, merawat penyakit kan. Tiap-tiap hari dia melaporkan kes orang kena kan. Semua orang tahu Kementerian Kesihatan lah sekarang ni. And then pertahanan dengan polis ni kita semua tahu kan. Dia mengawal kita berpergerakan kan supaya kita kurang menjangkit kan. Siapa yang jadi satu agensi pengurusan lagi untuk ini? Tahu tak? Siapa lagi agensi pengurusan? Ya tahu tak? Apa lagi agensi yang banyak terlibat sebenarnya dalam mengurus ini? Termasuklah dia punya kerja menyewa bas untuk menghantar you all balik ke kampung ni. You tahu tak siapa kementerian buat kerja ni atau jabatan yang buat kerja ni? You tahu tak? Kementerian mana ke, agensi mana ke, jabatan mana yang menguruskan kerja-kerja seperti COVID-19 ini? Contohnya mencari sumber kewangan, Majlis Keselamatan Negara. Itu Majlis Keselamatan Negara ni satu majlis macam Majlis Perancang Fizikal Negara. Dia top level management, dia buat keputusan saja. Majlis Keselamatan Negara ni dia buat keputusan saja. Siapa yang pergi mengurus? Seperti mencari sumber kewangan untuk mentolong orang yang dalam kesusahan ni. Seperti cari duit untuk sponsor student untuk asrama makan free ni. And then sekali sewa bas hantar student balik ni. Management ni, siapa yang menguruskan ni semua kerja-kerja ni? Kesihatan, dia buat kesihatan saja. Pertahanan, polis dia mengawal keselamatan pergerakan manusia je. Tapi siapa yang membuat pengurusan overall? Dia macam chief manager untuk ni. Bukan majlis Keselamatan Negara. Itu buat keputusan saja. Itu decision making process kan. Itu top management buat keputusan saja. Tapi siapa agensi yang mungkin mengurus semua ni? Mencari duit, mencari tenaga pekerja, mencari bas, mencari kereta. Menteri Kewangan? Bukan. Saya you tak tahu sebenarnya. Ada satu jabatan dia bekerja tapi you tak tahu siapa dia. Dia tak high profile sangat. Ini you tak tahu punya. Agensi Pengurusan Bencana Negara di bawah Jabatan Perdana Menteri. Di bawah Jabatan Perdana Menteri ada satu agensi namanya Agensi Pengurusan Bencana Alam. Bahasa Inggerisnya National Disaster Management Agency. Dia mengurus disaster. Normally kalau banjir lah, gempa bumi mereka bekerja lah. Tapi sekarang ni bencana baru ni iaitu bencana penyakit ni. That's why mereka merupakan pengurus utama sebenarnya. That's why tengok website mereka dia masuk je terus nampak apa ni? Bantuan khas COVID-19. You nak apa syarat-syarat. Tengok ni mereka menguruskan ni semua. Kan? Macam mana nak dapat bantuan kewangan. Kan? Okay. So sebenarnya ini agensi yang sekarang ni kita ada kerja. Kita walaupun masa dulu punya MCO, kita tak keluar rumah kan. Kita duduk di rumah, tak boleh bekerja kan. Tapi pekerja NACMA ni, NACMA, National Agency Disaster Management. Mereka tiap-tiap hari bekerja tau sebenarnya. Kita ingat polis saja tiap-tiap hari kerja. Kita ingat army je tiap-tiap hari kerja. Kita ingat kesihatan je punya orang tiap-tiap hari kerja. Sebenarnya ada satu lagi agensi tiap-tiap hari kerja. Inilah Agensi Pengurusan Bencana Alam. Bencana Negara. Tiap-tiap hari kerja juga. Mereka tak ada cuti. Lagi banyak kerja. Mereka tak boleh duduk di rumah. Mereka duduk di pejabat. Tiap-tiap hari kerja. Mencari duit lah, menguruskan bas dan sebagainya. Masalah student ke, masalah bekerja ke apa. Kan, sumber kewangan macam mana memproses dia sebagainya. So mereka ni more low profile, tak keluar berita, tak keluar mana-mana, ingat mereka duduk di rumah, sebenarnya mereka tak boleh duduk di rumah, bekerja juga. Low profile lah sebenarnya. Of course lah, normally portal bencana ni dia urus dengan benda-benda lain lah kan. That's why ini, biasanya kita cakap pasal banjir lah kan. Tapi sekarang ni jadi benda lain lah kan. Okay.
So ini maklumat sikit untuk you all lah kan. Okay, so tekan pukul 10, lagi sekejap pukul 10. So okay, so atas saja dua kita bisa tengok kan. So kita cakap planning, management, okay, cakap environment. So kita bisa bincangkan atas saja dua. Atas 27, 127 tadi bercakap sikit lah kan, iaitu Town County Planning Act bercakap sikit lah kan. Okay, lepas tu tadi kita bercakap apa? Tasar Pembangunan Negara, Tasar Angkutan Negara last week sebut dan sebagainya kan. Okay, so selepas ni mungkin minggu depan kan kita akan cerita pula apa. Macam mana kita buat measurement ni. Okay, contohnya macam Environmental Quality Act. Bukan Environmental Quality Act, Environmental Quality Measurement. Contohnya Air Pollution Index, Water Quality Index dan sebagainya kan. Sebab cakap environment, kita tadi sudah bincang, hari dulu kita sudah bincang isu masalah kan. And then kita sudah bincangkan tasar-tasar berkaitan. Okay, and then kita sudah bincangkan prinsip-prinsip asas seperti yang water hydrological cycle kan, iaitu hujan-hujan punya sistem kan, and then kita punya carbon cycle kan, dan semua cycle tu lah, food chain sebagainya, prinsip-prinsip belajar kan. Okay, mungkin next week kita akan sentuh benda technical sikit lah kan, seperti macam mana kira air pollution index, kualiti udara ni, water quality index, kualiti udara ni, dan juga apa maksudnya carrying capacity, apa maksudnya ecological footprint dan sebagainya. So mungkin esok next week kita akan bincang ni lah. Mungkin nanti I share dalam WhatsApp group lah, you ada masa boleh baca dulu. So untuk minggu ini ada soalan ke nak tanya sebelum kita berakhir? Any question or anything you want to say? Betul ke you dalam kelas ke tengah tidur ni? Buka handphone je, register je, lepas tu tidur terus. Ada benda nak tanya ke? Hari ni tak ramai bersuara ha? Siapa nak bersuara ke sebelum habis kalau pukul 10? Tak ada. Semua faham, semua sedia pandai lah. Ada benda nak bincang ke? Orang cakap apa ni? Selalunya berapa lama yang diambil untuk semua ni pulih dari pandemik ini? Susah cakap. Para Hamani. Di mana gambar ni? Alamak, tak ada gambar pula. Sebenarnya pandemik ni, dunia ni jarang berlaku tau. Ingat dulu biasanya ialah orang cakap apa? Epidemik. Epidemik ni dia penyakit berjangkit serantau atau satu negara saja serantau ni. Sekarang ni pandemik ni satu dunia kan. Ini jarang berlaku ni. Berapa lama ni recover? Susah cakap. Mungkin tak cover betul tak boleh recover pun. Seperti ada satu doktor cakap apa? Mungkin dia tak boleh recover. Macam tinggi lah. Boleh ke kita zero tinggi ni? Teman tinggi kan? Boleh ke zero? Tak boleh kan? Kalau tak boleh zero tinggi, adakah manusia tak boleh keluar pergi taman-taman ni? Kita tahu kan waktu petang ni banyak nyamuk kan. Boleh bawa tinggi risk kan, risiko tinggi kan. Tapi adakah disebabkan itu kita tak berani pergi tempat ada air? Adakah disebabkan macam itu kita tak berani pergi open area kan? Adakah disebabkan itu petang tak boleh keluar bersukan? Mungkin kita kena ada langkah-langkah bercegah kan. Contohnya kalau pergi tempat banyak nyamuk, mungkin ramai akan spray benda yang anti insect punya kan. Dia spray dekat badan dia anti insect punya kan, supaya nyamuk akan jauh dari dia. So dia kena buat pre-cautious kan. Macam mana kita elak dari penyakit. Tapi aktiviti sosial mesti diteruskan, ekonomi mesti diteruskan, aktiviti fizikal kena diteruskan, tapi dengan langkah berjaga-jaga kan. Mungkin bakteria virus tu akan selama-lamanya ada, tapi kita masih perlu hidup dengan normal kan. Tapi new normal maksudnya kita kena ada langkah berjaga-jaga lain lah kan. Mungkin contoh pergi kawasan hijau, pergi hutan kan, kita suka pergi hutan kan, atau orang suka masuk hutan kan. Contohnya pergi Bukit Kasing kan, kita pergi berlari dalam hutan. Nanti majority ni mereka akan apa? Mungkin pakai seluar panjang kan, baju panjang kan, ataupun dia bawa anti-insect punya spray kan, sebagainya kan. So in the future sama lah. Kalau kita takut ada penyakit berjangkit untuk respiratory, untuk pernafasan, mungkin kita kena sentiasa pakai mask lah. Macam semalam tengok TV punya news kan, dekat Taiwan kan, mereka sudah boleh keluar bermain lah. Di Taiwan tak pernah kontrol kan, memang mereka bebas kan, boleh keluar. Hong Kong sudah boleh keluar bermain. Tengok tepi laut, wah banyak orang sudah keluar dating kan, couple sudah keluar dating. Tapi semua ni pakai mask. Itu new normal lah. You boleh keluar, you boleh main, you boleh berkawan, bersukan, bersosial. Tapi
disebabkan takut ada virus ke bakteria berjangkit respiratory kita. So mungkin semua kena pakai mask lah. So itu ni new normal lah. Macam kita kena pakai baju lah. In the future mungkin baju tu termasuklah plus one, iaitu kena pakai mask. Mask mungkin masa depan punya baju mesti ada punya benda kan. Macam ada orang kan pakai baju dia mesti pakai topi kan. Tapi topi sekarang ni mungkin tak wajib kan. Tapi mask mungkin jadi wajib in the future lah. Tak tahulah kan, mungkin macam tu. Kalau tak ramai orang mungkin tak payah pakai mask. Mungkin ramai orang je kena pakai. So mungkin topeng ni, pakai mask ni mungkin jadi sebahagian dari baju kita lah. Mungkin in the future punya designer ni, dia mereka bentuk baju, fashion dia akan termasuk mask tau. Kalau pakai biru punya mask kena warna apa juga kan. Warna matching baju dia kan, macam matching kasut you lah, cincin rantai you kan. Mungkin in the future mask jadi sebahagian dari pakaian, itu je. Bukannya kita takut dengan virus bakteria, tapi kita kena tangki ni tak berjangkit, tapi berjangkit juga. Nyamuk itu kan pembawa penyakit kan. Tapi dia bukan manusia yang membawa, tapi yang nyamuk membawa kan. That's why kita boleh bunuh nyamuk. Tapi bunuh pun tak boleh habis. Kan? Macam mana bunuh pun tak boleh habis bunuh. That's why boleh ke kita bunuh habis semua virus COVID-19? Kalau nyamuk besar tu kita boleh nampak pun tak boleh bunuh habis. Kan? Boleh ke kita bunuh habis semua bakteria virus yang kecil ini COVID-19 yang tak nampaknya? That's why saya tak tahu boleh ke tak boleh. Bagi saya kita macam mana mencegah penyakit kan. Macam yang tadi cakap lah kan, mungkin pakai topeng ni mungkin jadi new lifestyle kan, new fashion lah kan masa depan tu kan. Negara paling kecil apa maksudnya? Sebab ikut berita I dengar kan, Taiwan tak pernah lockdown kan, tak pernah kawal ni kan, tapi okey je kan. Hong Kong pun tak banyak kawal, sekarang ni sudah okey. Amerika sudah mula peperiksaan lah. Negara punya peperiksaan sudah mula lah. Kita pun tak boleh mula lagi peperiksaan kan. Macam SPM semua tak boleh kan. Mereka semula peperiksaan lah. Peperiksaan yang national level punya semula lah kan. That's why itu ikutlah masing-masing macam mana menjaga keselamatan, kesihatan dan sebagainya kan. Bagi saya macam tu lah kan. Kalau nak virus mati betul-betul, susah. Kan, kita tak nampak macam mana nak bunuh dia semua. Nyamuk nampak pun tak boleh bunuh semua kan. Kalau virus betul dia tak nampak pula, lagi susah. That's why, tapi itu mental health kena ada. Kita jangan over worried. Apabila kita takut secara over ni, terlebihan takut ni pun satu masalah mental tau. Ingat, macam Singapura kan, ramai dicangkit tapi mati tak ramai kan. Mengapa ramai cangkit tapi tak mati? Maksudnya mereka ni sihat. Mungkin mereka ni banyak tak ada chronic illness kan. Maksudnya badan mereka sihat. Walaupun kena virus tapi dia boleh tahan. Kan, tak banyak yang serius punya kan, tak banyak meninggal dunia. Tengok Malaysia case tak banyak tapi meninggal dunia seorang ramai. Kat US, UK itu lagi ramai meninggal dunia. That's why paling pentingnya you sihat atau tak sihat. Kalau sihat, bakteria virus ni boleh kacau you tapi tak boleh bunuh you. Kalau tak sihat, semua virus bakteria boleh bunuh you kan. That's why for me lah, paling penting ni kita jangan risau. Kita mesti tak risau. Mental kena health. Ini penting. And then kita ada langkah berjaga. Kan, jangan takut pula jadi anti-social ke, kan, jadi over worried ke, nanti jadi masalah mental pula, pergi bunuh diri kan. I think ada orang dekat Penang kan, sudah terjun kan, dari atas kan, sudah meninggal dunia kan. Sebab apa tak tahu, tapi waktu MCO lah kan. Sebab apa dia bunuh diri, tak tahu. Terjatuh ke bunuh diri ke tak tahu. Kan, sudah mati kan, tak boleh tanya dia kan, mengapa dia jatuh dari atas ke, sengaja jatuh ke tak tahu. Jadi sebab kadang kalau kes ni berlaku pun tak tahu sebab apa. Mental problem ke, terjatuh ke, accident ke, tak tahu kan. That's why kita pun ini bagi saya paling penting macam ni lah kan. Okay, I think itu saja, pukul 10 lebih lah, ada kelas yang lain kan. Okay, thank you so much, kita sambung next week, waktu sama pukul 9 hari Rabu Okay, thank you.